terjadi. Video tadi adalah merupakan peristiwa 13 Mei 1969. Kenapa peristiwa ini berlaku dan bagaimana tercetusnya peristiwa ini? Okey, selepas negara kita Malaysia merdeka dan mula dibangunkan, sedikit demi sedikit terdapat jurang antara kemewahan bandar dan kemiskinan desa. Kemewahan orang bukan Melayu dengan kesempitan hidup orang Melayu menyebabkan rasa tidak puas hati di antara rakyat. Maka, hal ini menyebabkan beberapa kekacauan serta perbalahan yang melibatkan kaum berlaku di beberapa kawasan di tanah Melayu. Maka tercetusnya lah peristiwa 13 Mei 1969. Di sini, kerajaan melihat perlunya satu formula untuk mengatasi masalah ini. Jadi, pada tarikh 31 Ogos 1970, Yang di-Pertuan Agong Seri Paduka Baginda Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin telah mengisytiharkan bahawa negara kita Malaysia perlunya prinsip rukun negara. Okey, kenapa rukun negara ini diperlukan? Rukun negara adalah untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakat, mencipta satu masyarakat yang adil supaya kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. So, kawan saya akan terangkan apakah itu 5 rukun negara. Dihuraikan oleh ahli kumpulan saya. Yang pertama, saya akan menghuraikan isi-isi rukun negara Malaysia. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Dan yang terakhir sekali ialah kesopanan dan kesusilaan. Jadi, bagaimana rukun negara ini boleh membantu rakyat Malaysia untuk mengukuhkan perpaduan mereka? Kita akan huraikan. Yang pertama, berdasarkan prinsip yang pertama, kita dapat perhatikan bahawa Tuhan itu adalah satu dan agama Islam telah menjadi agama rasmi negara Malaysia. Yang kedua, iaitu prinsip yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Raja dan negara iaitu Yang di-Pertuan Agong merupakan lambang perpaduan negara Malaysia. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Perlembagaan dan undang-undang, rakyat Malaysia haruslah mematuhi setiap perlembagaan dan undang-undang negara Malaysia supaya negara Malaysia dapat terus hidup ataupun kekal aman dan harmoni. Dan yang terakhir sekali iaitu kesopanan dan kesusilaan. Rakyat Malaysia haruslah berkelakuan baik, bersopan santun dan sentiasa bertata susila setiap masa untuk menjaga nama baik negara Malaysia. Begitulah perpaduan boleh dibentuk daripada rakyat Malaysia yang pelbagai kaum, pelbagai bangsa dan agama supaya Malaysia boleh terus hidup dengan aman dan harmoni. Sayangi Malaysiaku. Bagi saya, Malaysia ni sangat unik. Sebab apa? Sebab Malaysia ni ada banyak kaum. Sangat banyak. Dia tak macam negara-negara kat luar. Tak. Kat Malaysia ni je ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Kadazan Dusun. Apa lagi? Banyak, serius banyak. Jadi, kita sebagai rakyat Malaysia ni kenalah apa tu? Mengekalkan perpaduan antara rakyat. Sebab apa? Sebab kita ni kan berlainan latar belakang. So, kita mestilah hormat antara satu sama lain. So, kalau tak hormat, macam mana nak mengekalkan perpaduan kan? Lepas tu, kita sebagai rakyat Malaysia janganlah mendiskriminasikan orang lain. Contohnya macam ni lah. Contohnya macam saya ni kan Melanau. Lepas tu saya tak nak berkawan dengan orang selain Melanau. Kalau kita nak hidup macam tu, kau pergilah bina negara sendiri. Macam tu je lah. Kita ni kan hidup dalam bawah satu negara. Berkawan je lah. Apa yang nak takutnya? Macam tu. Pada pendapat saya lah kan, kita sebagai rakyat Malaysia sangat beruntung untuk berada dalam Malaysia. Maksud saya untuk menjadi rakyat Malaysia. Sebab apa? Dalam negara ni, walaupun banyak kaum,
banyak latar belakang, tak pernah berlakunya sebarang pergaduhan antara satu sama lain, sehingga kan yang menyebabkan berani besar macam tu. Kita beruntunglah sebab negara luar sangat teruk. Diorang punya racism tu sangat teruk. Sampai kan diorang berarak tau. Berarak, protes apa semua tu. Kat Malaysia mana ada? Kita untung jugalah. So saya rasa memang sangat penting lah untuk menjaga perpaduan ni antara kaum. Sebab ini yang akan membentukkan imej kita sebagai rakyat Malaysia. Baik, seterusnya, perpaduan menjamin kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat. Prinsip rukun negara dipilih sebagai wadah untuk menyatupadukan setiap warga negara. Dalam menyusuri kehidupan pada tahun 2020 ini, satu wabak yang dikenali umum sebagai wabak coronavirus atau COVID-19 telah dikesan dan memberi tamparan hebat kepada kebanyakan negara termasuk Malaysia. Ini menyebabkan pemimpin negara terpaksa mengambil keputusan bagi menyelamatkan keadaan dan kesihatan orang awam. Dalam keadaan getir sebegini, 5 prinsip rukun negara memainkan peranan penting tatkala negara sedang berada dalam keadaan tidak stabil. Ini bagi memastikan tidak berlakunya perbalahan, salah menyalah, tuding-menuding dan perbezaan ideologi antara kaum. Setiap warga negara yang terkesan dengan pandemik ini seharusnya menumpukan pada satu agenda, iaitu usaha perangi wabak ini. Jika permufakatan antara kaum dapat dikekalkan meskipun dalam keadaan terancam seperti ini, tidak mustahil Malaysia mampu menang dalam perang menentang COVID-19. Dengan harapan yang tinggi, kami berharap agar perpaduan yang telah terbina sekian lama ini dapat dikekalkan dan memungkinkan imej negara dihormati dan disanjung tinggi. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih dan Assalamualaikum.